Kan? Tuan-tuan pernah dengar tak dalam surah Al-Bayyinah? Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan? Satu, syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Nama dekat-dekat nak sama. Dia kata syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Okey ha? Dia pun bubuh nama anak tuan-tuan sekalian. Kebetulan ada dua orang. Tuan-tuan tahu apa makna syarrul bariyah? Apa makna khairul bariyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim alimna al-Quran. Allahumma ya alim alimna at-ta'wil. Allahumma ya alim alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Cikgu Marzuki selaku pengerusi majlis pada malam yang berbahagia ni. Yang berbahagia ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ni. Dapat sekali lagi kita bersama. Malam ni malam tahun baru pula. Selalunya malam tahun baru ni orang kira nak pasang racun lah, kira nak buah api malam tahun baru ni. Dan ini macam yang cikgu sebutkan tadi ni mungkin kali ketiga, kali keempat saya main. Dan kali terakhir yang saya main hari itu pada 12 Mac 2021. Saya cerita ataupun saya bincangkan dengan tuan-tuan mengenai Isra' dan Mi'raj. Dan saya pun tahu kata tuan-tuan berlupa habis-habis dah apa yang kita cerita hari itu ni. Kan? Walaupun nampak duk angguk-angguk tapi terlupa lah. Tuan-tuan, malam ni sempena kita nak mengisi ruang yang ada. Bila kita sebut tentang tahun pergantian, silih pergantian tahun, satu perkara yang perlu kita ambil tahu, bukan maknanya selain daripada umur kita bertambah, tetapi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam soal kematian juga semakin lama semakin dekat. Kita tak tahu benda ni adalah rahsia Allah. Yang kata mati ni semua adalah rahsia Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut di penghujung surah Luqman. Kalau tuan-tuan rajin baca, Tuhan kata innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah Taala yang tahu bila nak berlakunya kiamat. Wa ya'lamu ma, dan Allah Subhanahu wa taala tahu fil arham. Tuhan dia tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Maknanya Tuhan tahu mula-mula sekali nak ditiupkan roh dalam rahim tu, nak jadi seketui daging, nak jadi manusia, Tuhan dah tahu dah laki ke perempuan, sebab Tuhan yang buat.
Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Dia tahu hujan bila nak turun, hujan bila nak berhenti. Walaupun kajian meteorologi dia boleh habaq ramalan cuaca kata hujan nak mai dan sebagainya. Kalau kita ikut petang ni pun cerah tapi hujan juga tadi sat. Allah Ta'ala yang tahu, kita tak tahu. Dan Tuhan kata wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun tahu apa yang dia nak buat esok, dan tak ada siapa pun tahu di mana bumi dia akan meninggal. Maksud dia soal kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil pengajaran apa? Bila bertambahnya tahun, bertambahnya hari, maknanya kedekatan dengan kita dengan kematian makin lama dah mula makin dekat. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala disebut dalam satu karya yang menyatakan dia bertanya kepada para sahabat dia, apa benda yang dekat dengan kamu ni? Maka para sahabat pun dia ceritalah, dia jawablah sesuai dengan pengetahuan dia. Dia kata keluarga dekat dengan kami, anak kami dekat dengan kami, cucu kami rapid dengan kami. Lalu Imam Ghazali kata betul, tak salah apa yang hamba-hamba tu. Cuma yang lebih tepat, yang dekat dengan kita adalah kematian kita. Sebab tu bila mai ambang tahun baru ke, bila mai tahun baru hijrah ke, bila mai bulan puasa dan sebagainya, benda yang paling penting yang perlu kita selalu buat apa dia? Iaitulah muhasabah. Muhasabah ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Menghisap diri kita. Dulu ni, sekolah dulu ni dia ada ilmu hisap sebelum nak tukar kepada matematik tu. Ilmu kira-kira. Dan kita nak muhasabah adalah kita nak mengira-ngira diri kita ni. Sejauh mana amalan yang kita buat sampai kepada hari ni, takut-takut satgi datang kematian kepada kita ataupun esok mai mati kepada kita. Dan dalam Islam inilah yang disebut sebagai ilmu ataupun disebut sebagai muhasabah. Sebelum kita nak pergi ke satu tempat, sebelum kita nak buat satu-satu benda. Dan benda ni pun tuan-tuan sekalian, secara tak langsung memang kita duk buat dah yang kita muhasabah tu. Macam malam ni kita nak buat ceramah malam ni, jawatan kuasa dah buat muhasabah dah. Muhasabah tu macam mana? Dia check PA system cantik tak cantik. Dia check tengok aircon elok tak elok. Satgi dah mula orang duk main apa semua, aircon pula duk rosak je lah tu, PA system pula jam, ustaz tengah duk ceramah lah apa semua. Ada muhasabah. Tu muhasabah. Kalau dalam soal dunia pun kita buat muhasabah, apatah lagi dalam soal akhirat yang mana kita nak pergi ke sana dan kita takkan balik main. Entah. Muhasabah di hadapan manusia, muhasabah atas dunia ni kita boleh buat pembaikan lagi. Tetapi ketika mana muhasabah di hadapan Allah, tak boleh nak perbaik dah. Sebab itulah Umar Al-Khattab dia kata apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hampa nak muhasabah, muhasabahlah cepat-cepat. Muhasabahlah awal-awal sebelum dimuhasabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apa benda yang perlu kita muhasabah. Kita tahu cerita muhasabah ni memang selalu duk buat dah. Tapi yang Islam nak gariskan macam mana dan apa perlunya kita nak muhasabah sebelum kita nak pergi kepada tahun hadapan tuan-tuan sekalian. Esok masuk tahun depan lah. Jadi tahun depan tu kita sama ada kita bersedia ataupun tidak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang ni Nabi habaq orang hak cerdik. Orang yang muhasabah ni sebenarnya orang cerdik. Riwayat daripada Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu, hadis ni hadis hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah wal ajizu man atba'aha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi kata apa? Nabi kata orang hak cerdik ni, orang hak cerdik ni pada kita, orang cerdik ni mengaji sampai universiti. Dia ada degree, dia ada master, dia ada PhD, dia ada profesor penuh lah sebagainya apa semua. Yang ni orang cerdik bagi kita. Tetapi bagi Islam, bagi Nabi SAW,
Al-kayyisu, orang hak cerdik ni siapa? Man dana nafsah, orang yang selalu manhasaba nafsah. Mandana ni makna dia, dana ni hasabah, yang selalu duk hitung diri dia. Hitung untuk apa tuan-tuan sekalian? Apa benda yang akan aku bawa ketika mana aku mati. Yang ni orang cerdik. Orang cerdik, sebelum dia nak mati, dia duk fikir, benda apa aku nak bawa, macam mana dengan amal ibadat aku, macam mana dengan puasa aku, macam mana dengan semayang aku. Sekali kita akan hurai satu persatu benda tu. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata wal ajiz, ajiz ni lawan kepada al-kayyis. Sebab tu tuan-tuan nak bubuh nama anak kena tengok elok-elok. Jangan duk bubuh seorang kebetulan dapat kembar pula, dia pergi bubuh satu al-kayyis, satu al-ajiz, satu cerdik, satu tak cerdik. Takut macam tu. Sebab dulu ni ada, tuan-tuan sekalian, ada dua orang, cerita lama lah cerita ni. Waktu saya mula-mula main Penang tu, dia duk dengar nama, duk dengar Quran ni, tapi dia tak pernah ambil makna Al-Quran. Kan? Tuan-tuan pernah dengar tak dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan, satu, syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Nama dekat-dekat nak sama. Dia kata syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Okey, dia pun bubuh nama anak, tuan-tuan sekalian, kebetulan ada dua orang. Tuan-tuan tahu apa makna syarrul bariyah, apa makna khairul bariyah? Dekat sama, tetapi makna cukup-cukup berbeza. Satu, syarrul bariyah makna apa? Sejahat-jahat manusia. Yang kedua, khairul bariyah makna apa? Sebaik-baik manusia. Dapat anak kembar pula, dia bubuh. Hak abang jadi syarrul bariyah, hak adik jadi khairul bariyah. Jadi orang duk panggil Syarul, bukan Syahrul lah, Syarul. Atau nak panggil orang pun kena panggil betul-betul. Jangan duk panggil Syarul. Syarul ni makna dia orang jahat. Bila dah duk panggil selalu, benda tu jadi doa. Bila jadi doa, tuan-tuan sekalian, apa nak jadi kepada dua orang anak ni? Seorang jadi perompak, seorang jadi polis. Kan? Pasal hak perompak tu, pasal duk panggil jahat, Syarul, hang jahat, jadi jahat sungguh. Hak kau ni duk panggil khairul, jadi baik dia ni, tuan-tuan sekalian. Nama tu, yang tu nak kena ambil. Sama juga macam ni, dia dengar, dia kata al-kayyis, sedap juga nama. Lagipun kau belah pokok tampang ni tak ada lagi nama tu dia lah. Dah pun nampak Arab sikit. Dia pun nama al-kayyis, anak dia pun sedap. Hak adik ni nak pun apa? Buh al-ajiz. Hak satu jadi profesor, hak seorang lagi tak jadi apa. Kita takut macam tu, tuan sekalian. Jadi nak ambil nama ni pun nak kena tahu makna dia. Nabi kata apa? Al-ajiz, orang yang tak cerdik. Nabi kata, orang yang tak cerdik ni bukan tak pergi sekolah. Yang tak cerdik ni maksud apa? Man atba'aha nafsahu hawaha, orang yang selalu duk buat kerja ni duk ikut hawa nafsu dia, duk ikut diri dia. Dia kata hak tu, walaupun benda tu tak betul, orang kata tak kena benda tu, dah aku nak pakai hak tu juga, ikut hawa nafsu dia. Maka orang inilah disebut sebagai orang yang tak cerdik. Dan apa lagi ciri dia, Nabi kata wa tamanna 'ala Allah, dan dia ni dia tak buat amal ibadat, dia tak cari bekalan untuk nak menemui Allah akhirat tu, dia tak buat apa langsung. Dia duk harap kata dia selamat lah kot. Ada orang jenis macam ni, tuan-tuan sekalian, berlunggu. Semayang pun tak. Orang tak semayang, tak semayang kata. Betul macam mana nanti di sana ni? Allah pandai-pandai lah nak hidup di akhirat tu. Ada hak jenis-jenis dia kata. Hak jenis mulut hebat ada ya. Dan kalau aku Tuhan nak lempang dalam api neraka Jahannam, dia kata cantik. Pasal apa? Bila api neraka tu Jahannam, aku boleh lompat keluar. Tu yang kata sembang tu, tuan sekalian. Penang punya mai. Kemai sembang tu, Allahu Akbar. Yang ni yang paling kita takut. Jadi tuan-tuan, nombor satu hak kita dapat malam ni apa? Nak jadi orang cerdik, orang yang selalu fikir, bila aku mati aku nak bawa apa? Bila aku mati, apa benda aku nak tinggal atas dunia ni? Bila aku mati, macam mana keadaan anak-anak aku? Benda ni kena fikir. Bukan duk kira tak apa aku mati ya mudah kata. Ada, mati tak selesai tuan-tuan sekalian. Sebab tak pernah duk fikir apa persediaan kita. Tu yang duk tinggal kereta, duk tinggal motor atas Jabatan Pulau Pinang, terjun dalam laut tu. Pasal tak fikir apa? Kan, terjun lah biar selesai apa masalah. Dah tak selesai masalah. Masalah di sana tu duk ada lagi.
Kalau dia duk fikir benda ni sebelum nak terjun, duk fikir, aku tak ada apa ni aku nak pergi ni. Kan? Jadi kalau duk fikir macam tu, lah kali tak jadi terjun ke tu. Terjun, jatuh atas bot orang. Kan? Dia apa lagu cerita Piramli. Kan? Nak mati pun susah. Tuan sekalian. Itu nombor satu. Jadi, kesimpulan daripada hadis yang mula-mula saya baca ni apa tuan-tuan? Orang yang bijak, orang yang cerdik, dia selalu duk evaluasi diri dia, dia selalu duk muhasabah diri dia, dan sentiasa dia fikir apa benda yang aku nak bawa selepas daripada aku mati nanti. Walaupun kita pergi tak ada apa tuan-tuan sekalian, kain kapan saja duk balut kita, dalam kubur segala kemewahan duk tunggu kita, kalau kita boleh bawa pergi ke sana. Ada syarat ada. Dan kita perlu fikir juga, kalau aku mati ni benda apa aku nak bawa tu? Tak ada apa. Pasal apa? Sebab tak ada benda amalan nak kita buat atas dunia yang boleh kita bawa. Nombor dua, orang yang lemah, orang yang tak cerdik ni apa? Orang yang selalu ikut hawa nafsu. Dan juga orang yang selalu berangan-angan. Ni cerita ada. Hak dia berangan-angan, kata dia di sana nanti dia selamat lah. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hashr ayat 18 dengan 19. Ayat ni pun memang orang selalu duduk baca. Selalu duduk baca tuan-tuan sekalian. Apa bunyi ayat ni? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ni. Dan kesinambungan ataupun sambungan ayat ni lau anzalna, ayat ni lah sambung dia tu tuan-tuan sekalian. Ayat ni saya tengok boleh juga kita nak pakai untuk nak berubat, boleh juga. Saya tak erti berubat saja maklum lah. Lagi tuan-tuan kata yang budak-budak hak speech delay, budak-budak yang lambat bercakap ni, lambat bercakap, baca ayat ni tuan-tuan sekalian, jari dia ni letak di lidah tu, tuan-tuan baca, hinggut sikit lidah dia, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Saya duk dengar ada satu syekh Arab ni duduk baca dekat budak yang memang daripada kecil bisu tak boleh bercakap. Kan? Dia masuk lidah tu, lepas tu dia tepuk-tepuk kepala budak ni, dia baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin apa semua tu. Lepas tu dia suruh sebut Allah, dia kata. Budak ni pun boleh sebut Allah. Lepas tuan sekalian, tonton balik try tengok. Kan? Try hak boleh bercakap bisu. Maknanya ayat tu silap. Jaga elok kan. Jadi takut juga macam tu kan. Dia kata hang ni cakap pandai main lidah, hang baca pula celah-celah tu, baca bisu terus. Tuan-tuan salah kat saya. Nak kena panggil ceramah kali kedua pula. Nak kena perbetul balik lidah dia. Ni kan. Sebab apa? Sebab Quran ni Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala buat turun Quran ni menjadi syifa, menjadi penawar pada kita. Cuma kita yakin ataupun tak yakin yang tu aja tuan sekalian. Kan, kalau kita yakin betul-betul, tawakal betul-betul, selesailah. Masalah dah kita tak yakin. Kan duk sakit perut ni, pergi ambil ubat, tak kena duk baca, jumpa tok guru ramai dah pegang baca lah macam-macam. Tak apa nak kena agak. Hak aku duk nampak bom museum kampung Kalai. Dia nampak yang tu, pasal dia tak yakin tuan sekalian. Jadi pi kat bom museum tu, dia pi tu dengan dia duk yakin dah. Tak jumpa bom lagi, perut sihat dah. Tuan-tuan nak macam kita duduk pergi hospital lah, contoh dia kan, kita nak pergi ambil ubat ni, demam kora tak sangka dah, pasal aircon malam ni kuat sangat, dia keluar pagi esok demam kora lah tu, jom pergi hospital. Pergi hospital tu pun bau ubat di hospital tu pun lega dah, tak jumpa doktor ke kan, jumpa doktor tanya pakcik sikit, apa doktor tadi pasal serba sejuk ni masuk okey dah, tak ada nak cucuk lagi, sihat dah. Pasal apa? Yakin. Kata bila pergi jumpa doktor, ubat tu nanti dia jadi mujarab dekat kita. Kalau kita yakin dengan Quran, macam tu tuan-tuan sekalian. Kan? Kita pernah ketika mana berhadapan dengan makhluk halus. Hari tu saya pernah cerita kepada tuan-tuan hari tu ni. Waktu 12 Mac 2021. Kan? Waktu nak masuklah hutan, kan kita duk minta tolong apa semua ni, Tok Nek, cucu nak tumpang lalu apa semua. Tengok-tengok pongkok duk beringgut, nak kata maknanya Tok Nek bagilah lalu. Tengok-tengok teh beruk yang duk ringgut. Tok Nek dia beruk tuan-tuan sekalian. Ingat dah tu? Lagu tak ingat ni, tobat tak ingat dah. Bayangan PKP apa semua ni. Kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi kalaulah kita berhadapan dengan makhluk halus dan sebagainya. Tadi Tok Imam kita ada baca tuan-tuan sekalian.
Apa dia? Iaitulah bacalah lepas daripada semayang. Siapa mengajar ubat pula kat orang. Lepas daripada semayang subuh dan juga semayang maghrib. Kan yang ni hadis sahih. Kita duduk dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kan lepas daripada semayang duduk keadaan mengarah ke arah kiblat, dan kaki kita sanin rijlaihi, kaki kita ni jangan duduk kepak, duduk bersila. Maknanya duduk macam mana masih dalam semayang. Maka Nabi kata apa? Jangan bercakap lam yatakallam, jangan duk bercakap dengan orang lagi. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat. Bacalah tadi tuan-tuan sekalian. Lagu tak apa baca duk lena ya. Kesian kata imam berderas seorang-seorang. Kan? Duduk macam mana lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Baca tuan-tuan sekalian. Jangan duk menyembang dengan orang lagi. Kaifiat dia Nabi kata jangan duk sembang dengan orang lagi. Duduk macam mana cara duduk dalam semayang. Kita duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal, kan ada orang yang tak boleh nak kepak kaki, dia duduk macam tahiyat awal, tak ada masalah. Jadi kita duduk, jangan duduk bersila ya. Kan? Hak lagi karut lagi bersila-sila, bila letak kaki atas kepala bau kawan, tu lagi karut lah. Kan? Duduk. Dan baca yang tu. Tuan-tuan tahu dah apa kaifiat dah Nabi abang ni. Ni yakin ni apa kaifiat dia ni. Nabi kata apa? Nabi kata syaitan pada hari itu tidak ada ruang untuk nak mengganggu gugat kita ni. Tak ada ruang. Syaitan nak kacau tak boleh. Sedangkan dalam Quran, syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia berjanji kepada Allah. Dia kata aku akan kacau anak Adam ni ketika mana dia dikeluarkan daripada syurga. Dia habaq kepada Allah Taala, dia kata aku akan summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia kata ya Allah, aku nak minta satu ya. Ni syaitan minta doa kepada Allah. Apa dia? Aku akan kacau anak Adam ni daripada min baini aydihim, daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Syaitan akan kacau kita. Tapi apa perisai dia, apa hisan dia, apa pendinding dia, Nabi dah habaq lah. Nabi kata apa? Lepas daripada semayang maghrib, lepas daripada semayang subuh, jangan lupa, jangan tinggal yang kata 10 benda ni. Apa dia? Iaitulah la ilaha illallah. Baca sebanyak 10 kali. Boleh faham tak sekalian? Kita dah kira kata bagi-bagi salam, Assalamualaikum. Dia kira nak kali tengok orang belakang. Tak tahu pasal apa. Dia jadi pangai bak tak tengok orang belakang, tengok siap dengan tengok bawah lagi, betul duk geling kepala pula. Kawan hak duk belakang tu, aku dah berapa rakaat dah jahanam. Pasal duk cover dengan kawan ni. Lain kali dia apa angkat kunut waktu maghrib, tuan sekalian. Pasal apa kawan tu duk usia dah. Kita jenis lagu tu. Memang jadi biat daripada dulu dah. Dia kali-kali belakang dia kira nak ngelonsong ke belakang. Betul tak? Apa gunanya orang buat ni dengan tarik ni apa semua ni, duduk betul-betul lah. Dah dia kali-kali dia kira nak bergeloncong ke belakang pun tak. Tuan-tuan, waktu maghrib, waktu subuh, baca yang tu. Nabi kata apa? Akan digugurkan 10 dosa-dosa dia. Akan dinaikkan darjat dia 10. Dan juga syaitan tidak ada ruang. Dia akan menjadi hirzun, dia akan menjadi satu perisai. Syaitan nak kacau dia tak boleh. Jadi banyak-banyaklah kita baca tentang ni ayat Quran, hadis Nabi apa semua ni, baca dah yakin. Sebab kita baca tak yakin, tuan-tuan sekalian, kita serupa dengan bewak ya, kita pun. Minta maaf pun kasang sebut dengan bewak ni. Kan? Jumpa hantu kita pun nak lari. Yang hantu pun nak lari tengok kita ya. Pasal dia tengok, kata imam ni apa dia ni memang dalam dah baca la ilaha illallah. Kita jumpa dia kira nak cungit lari. Setan pun nak cungit lari. Bila dia tengok kita nak lari, dia kata cantik kawan ni sebenarnya takut kat aku. Lama tak? Macam mana kita nak pi inilah, kita nak pi Mina nak darah orang lah. Tiba-tiba bewak melakukan lintas hormat di hadapan kereta kita. Lalu kita patah balik sampai bewak tu patah balik sampai duk garu kepala. Siapa bewak sebenarnya ni? Lama tak benar ni? Lagu tak apa faham ya. Allahu akbar. Bacalah ayat Quran dan yakinlah dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Baik. Jadi surah Al-Hajj saya baca tadi ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuhan panggil dengan panggilan orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa kepada Allah? Tuan-tuan duk dengar selalu dah. Tiap-tiap kali Jumaat dengar. Kan takwa ni apa? Buat benda hak Tuhan suruh, tinggal benda hak Tuhan larang. Yang ni bekas cukup besar.
Hak ni bekal cukup besar. Apa yang Tuhan suruh buat, kita buat. Apa yang Tuhan larang daripada kita, kita jangan duk buat. Itu takwa yang cukup besar. Dan takwa ni juga tuan-tuan sekalian, dalam bab takwa ni dia ada dua. Satu soal dunia, satu soal akhirat. Kalau soal dunia, kita terikat dengan sunnatullah, kita terikat dengan undang-undang yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni. Apa dia undang-undang Tuhan bagi atas dunia ni? Kalau kita makan benda-benda hak kotor ni, penyakit dia ataupun kesan dia ataupun akibat dia ataupun azab dia apa tuan-tuan, sakit perut duk main kat kita. Kan, nampak tak? Tak kira lah hak makan tu ustaz ke apa ke. Kan, kalau kita pergi belah lampu isyarat nak kata polis duk ada, apa akan kena kat kita? Kita kena saman. Kan, maknanya tang mana saja kita berada, takwa tu kena ada. Dalam sunnatullah, takwa atas dunia tu macam tu. Kan, tuan-tuan mai ke masjid, orang pakai kain pelikat, pakai jubah, pakai apa, tiba-tiba duk mai ternyang bogel lagu tu. Orang kata cantik punya baju. Lagu tu lah. Tak ada orang kelumuh dengan guni baja tu orang pergi lempang bang, hidup jauh. Memang macam tu lah undang-undang dia. Boleh faham? Kalau atas dunia pun ada undang-undang macam tu dan kita boleh terima, apatah lagi undang-undang akhirat, takwa di akhirat. Apa dia takwa di akhirat? Iaitulah kalau kita buat benda yang Tuhan larang, kita pergi tinggal benda hak Tuhan suruh. Apa nak jadi kat kita? Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mai kepada kita. Sebab tu Tuhan pesan, dan tuan-tuan duk dengar selalu tiap-tiap kali Jumaat, Tok Khatib nanti akan baca benda ni. Dan saya minta kalau boleh ni perendang sikit. Kan, memang kita duk baca teks khutbah tu, perendang sikit yang kata takwa ni. Kan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa ni apa? Buat benda Tuhan suruh. Takwa ni apa? Tinggal benda Allah Ta'ala larang. Yang tu biar kita faham. Ni kita ni memang duk set di kepala dah bila mai sembahyang Jumaat ya. Tok Bilal dah mula pegang tongkat, innallaha wa mala, dia mula dah. Dia mula duk menyandang apa semua ni. Dengar mala ya, burung mala kebau duk main atas kepala dah. Lena. Lepas tu tak tahu apa, duk takwa daripada dulu sampai kelah, tak tahu apa dia, tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak kena ambil tahu. Baik, dalam ayat ni surah Al-Hajj ayat 18-19, Tuhan kata bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang beriman nombor satu, dia akan bertakwa kepada Allah. Lepas tu apa dia? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok apa yang hampa nak bawa untuk esok. Tuan-tuan sekalian, nampak ada ayat ni? Ayat ni Tuhan seolah-olah macam kita dah sedia dah nak mati ni ayat ni. Tuhan kata apa? Wahai orang yang beriman, hampa bertakwa kepada Allah. Kalau hampa bertakwa kepada Allah, secara tak langsung bekal hampa nak bawa pergi ke mati tu dah ada. Maknanya bila Tuhan suruh kita buat, kita buat. Bila Tuhan larang kita tinggal, itu bekal untuk kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Tuhan suruh tengok juga, wal tanzur, asal daripada perkataan nazar, melihat, muhasabah. Muhasabah juga ma qaddamat lighad, apa yang hang nak bawa esoknya. Esok ni dia ada dua makna. Satu makna apa tuan-tuan sekalian? Mati. Yang kedua makna apa? Kalau kita ni masih muda, apa yang kita nak bawa bekal di masa tua kita. Kalau kita masih kecil, apa yang kita nak bawa bekal di masa remaja, di masa belia dan sebagainya. Kan? Hak atas dunia ni semua bekat duk boleh ikut kedudukan, duk boleh ikut susunan dia. Daripada kecil anak kita ajak pi sekolah tazki ke, pi pasti ke, pi apa nama tadika ke, kita ajak. Pasal apa tu? Pasal bekal nanti hang bila hang besar nanti mudah. Hang boleh baca, hang boleh kira, hang boleh kerja. Yang tu bekal tu. Lepas tu kita hantar anak kita ke sekolah. Pasal apa? Nak bagi hang cerdik. Lepas tu hantar pergi sekolah menengah. Lepas tu hantar pergi universiti. Apa tujuan semua ni tuan-tuan sekalian? Tujuan dia apa? Nanti mudah nak dapat kerja apa semua. Itu yang katakan muhasabah untuk hari esok. Tetapi persoalan dia, hak atas dunia ni kita boleh duk atok. Ketika mana nak menuju kepada akhirat, kita tak boleh nak atok. Yang tu yang rugi. Boleh takatlah ni? Tak apa nak mengangguk ni? Boleh Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata, wal tanzur ma qaddamat nafsun ma qaddamat lighad. Muhasabahlah apa yang ada dekat kita sekarang ni, cukup tak cukup kita nak bawa untuk besok harinya. Esok kita tak tahu ada tak ada di masjid ni. Esok kita tak tahu tuan-tuan sekalian, kita duk boleh hidup ataupun tidak lagi. Saya ni duk dibakar kapok penaga tuan-tuan sekalian.
Kemarin ada seorang meninggal, hari ni pun ada seorang meninggal lepas asar tadi ni. Saya pun pergi sembahyang jenazah tu, lepas asar, tiba-tiba jutaan kuasa tu kata, Allah Ustaz, dia atok cantik tu, atok cantik kita. Kata apa siapa atok cantik pula? Lepas ni tak tahu siapa pula Ustaz no. Dia tanya aku tu. Kata dia duk usah saya lain macam. Saya tahu dia tengok macam tu. Saya khabar lepas tu. Duduk tu tuan-tuan sekalian. Kan? Kita tak tahu. Kan? Hak kemarin dengan hak hari ni pun, hak kemarin pun kaki masjid. Panjang masa duk ada di masjid, Allah Ta'ala ambil nyawa dah. Sebelum tu duk menyembang bagus dengan orang, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Bilakah masa kita tu? Soal masa, soal bila yang tu tak penting. Yang penting apa? Persediaan dan preparation yang kita nak bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok apa benda yang kita perlu muhasabah. Okey tuan-tuan, apa benda kita perlu muhasabah? Nombor satu, kata ulama, yang pertama sekali al-janibut ta'abbudi. Benda yang perlu kita muhasabah aspek apa? Iaitulah aspek amal ibadat. Kan? Dah kata malam ni nak pitong baru lah apa semua, amal ibadat kita nak kena tengok. Amal ibadat ni terbahagi kepada dua. Maklum, ada dua. Yang pertama disebut sebagai amal ibadat yang wajib. Yang kedua, amal ibadat yang sunat. Baik tuan-tuan sekalian, mari kita tengok apa benda hak wajib ni. Hak tahun 2021 punya ni, hak wajib ni apa dia? Daripada segi solat, adakah kita dah selesai solat? Tuan-tuan sekalian, solat kita tu kena tengok elok-elok. Bila dah alhamdulillah Ustaz, semayang kira tak tinggal dah ni. Okey, semayang tak tinggal. Waktu semayang pun mana? Hak tu nak jahanam tu. Alhamdulillah Ustaz, kira subuh tu pukul 2. Subuh pukul 2. Tak apa, saya tak tinggal terus. Nampak ada jenis begitu tuan-tuan sekalian. Dia suka lambat-lambat. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, kan, yang ni saya pecah rahsia lah. Nabi habaq kita pecah rahsia. Nabi kata apa? La yalijan nar ahadun. Tidak akan kena api neraka kepada seseorang kamu. Ambil tuan sekalian, hadis Nabi kata, lan ni kalau kita mengaji bahasa Arab, lan lil abad. Lil abad maknanya Nabi janji Allah Ta'ala tidak akan. Tu maksud dia macam tu. Tidak akan terkena api neraka. Maksud dia masuklah api neraka. Barang siapa? Siapa yang boleh menjaga dua solat ni dalam waktu dia. Apa dia? Iaitulah salatul fajr wa salatul asr. Semayang subuh dan juga semayang asar, Nabi kata. Habis itu semayang lain cantik Ustaz boleh keluar. Dah, had dua ni Nabi sebut tu, had lain pun sama lah. Tapi had dua ni, pasal apa Nabi sebut had dua ni? Pasal had dua ni kita selalu duduk tergelincang. Betul-betul sekalian. Semayang subuh, tuan-tuan sekalian, selalu tergelincang. Kan? Kadang-kadang bila dah malam ni duduk menyembang lah sampai pukul 2, 3 pagi. Boleh ke nak mangkit awal tuan-tuan sekalian? Mangkit boleh, tapi dah sakit kepala tu, Allahu Akbar. Pejam-pejam mata dia duduk berasa semayang dah lah mimpi dia tu. Sedang pukul 2 bini kita abang mayang subuh. Semayang subuh apa aku mayang di masjid tadi ni? Mayang masjid? Masjid apa duk atas katil? Dia kata aku semayang apa aku ambil ayam semayang apa semua. Memanglah abang ambil mayang atas katil dah. Betul tak? Oh jangan buat lepas dengan mayang subuh ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, esok subuh dah cuti semua kan. Esok subuh. Kan? Mai awal duk soft mula-mula sekali. Lepas daripada tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zikir, waktu kita duk meratib lah, kita duk berzikir tu, tuan-tuan boleh tengok hak belakang tu imam tu pejam mata ke buka mata? Hak mana kaki subuh dia tahu. Semua pakat duk lagu tu, pakat duk angguk lagu tu, betul. Betul apa kita pun tak tahu. Lena lah tu buat apa lagi? Boleh faham tuan sekalian? Lepas ni pun tak panggil aku. Hari Jumaat pagi tadi kita buat sujud jarah sini. Buat, kesian kat tu imam seorang-seorang. Hak berdiri kat belakang, kepak kepala apa dah. Lena sambil berdiri. Ya Allah. Lena tak? Lena. Tak ada macam tu. Jaga elok. Sembahyang subuh, jaga elok. Dia boleh tergelincang, Nabi kata. Nombor 2, sembahyang asar. Bila kita di Penang ni tuan-tuan sekalian, kita ni salah satu masalah kita ni zahmah, muzdahim. Apa dah maksud apa? Maksud dia jam. Siapa hak mai daripada Tanjung nak balik mai hari Jumaat pula, Allah depa kata kita sembahyang asar siap-siap lah. Saya lagi duk gagah sembahyang asar atas jabatan pasal tu. Mana nak sembahyang asar atas jabatan tu? Dia duk pelan duk dan kod sangkut. Orang nak kan kita lagu tu dan kod. Hak dua benda ni. Sembahyang subuh pun lagu tu ya lah.
Kan bila mangkit-mangkit bini kita, no, orang duk baca apa dah no. Tahrim ke apa tarhim ke apa baca lah tu. Danggut dah. Danggut. Kan? Lepas tu apa habis-habis no azan lah. Dah nah tak apa mak lagi. Mata duk pejam lagi duk atas katil tu. Kan? Lepas tu, kan orang nak pergi. Tak apa. Danggut. Dia pejam-pejam mata, sedang-sedang asam. Yang kata danggut tu. Sangkut lah. Jaga tuan sekalian, dua sembahyang ni. Maklum boleh nah? Dua sembahyang ni pesan. Kalau boleh, dua sembahyang ni didik anak-anak kita. Dah kita buat sekali, ajak depa sekali buat dengan kita. Subuh dengan asar jangan duduk tinggal. Boleh faham? Betul, sembahyang lain pun sama juga. Cuma Nabi nak abang dua benda ni, penekanan pasal kita kadang-kadang kita duk sangkut kepada dua sembahyang ni. Baik. Jadi sembahyang kita muhasabah tengok. Boleh faham tuan sekalian? Kita bukan tak mau apa. Bila kita tak sembahyang ni tuan-tuan sekalian, kan, nanti yang akan jadi masalah nanti anak-anak, kesian ke anak-anak. Anak-anak pula duk mai jumpa jutan kawasan masjid, jumpa cikgu lah apa ni, kata ayah saya nak buat pediah sembahyang boleh. Pediah sembahyang ada tak sini tuan? Dulu ada, lah tak ada lah. Lah habis semua pekat kena pediah habis-habis dah. Fidyah, tapi orang pokok tambang panggil pediah. Bukan pediah apa, duk tolak beras tu kan. Ni beras aku jadikan sembahyang pi kang hang kau tahu bila kita nak pediah beras ni. Habis-habis tu depa pediah. Kan berapa orang punya duk pediah. Tu nama pediah tuan sekalian. Lepas tu pula nak jadi serabut lagi macam mana? Duk fikir pula ni. Ni ayah saya meninggal umur 80. Okey, ayah hang meninggal umur 80. Kita kira daripada umur 15 lah. Sebab balik 15 sampai 80 apa semua kira-kira beras dia nak buat keluar 3 lori. 3 lori. Tuan-tuan orang nak benar tu. Sampai anak berkata duk garu kepala nak buat macam mana 3 lori, 1 lori pun berapa ribu lah. Tak tahu apa hang tak semayang. Dia kata tu. Tuan nampak tak? Dia jadi serabut ke anak. Baru ni orang pergi jumpa ustaz mana tu. Ustaz tu kira-kira 1 trailer beras nak bawa keluar. Jenuh tolak trailer pergi tanah. Trailer boleh. Lah kali dia duduk bawah trailer. Gelek pergi mati bang. Kira tak ada nak habis. Oh tuan-tuan. Nampak tak? Allahu Rabbi. Tapi amalan tu tak apa nak ada dah lah ni. Tak ada dah pasal mungkin orang pakat sembahyang habis-habis. Saya bukan tak syok orang mana bila ada macam tu tuan-tuan sekalian. Yang pertama ni takkan pak kita tak sembahyang langsung pun. Betul tak? Kita pergi kira lah daripada 15 sampai umur 80 berapa? 80 tolak 15 jadi 65, 75 lebih 65 lagu tu. 65 tahun pak saya hidup ni. Betul nak kira ke mana berat ni? Kira tak pernah sembahyang langsung 65 tahun. Allah. Anak malu kan tuan-tuan. Anak malu. Orang mai tanya pula, "Macam mana pak hang pediah?" 65 tahun dia tak beras nak bawa keluar. Pak hang tak sembahyang langsung. Tu aku pun tak tahu pak aku Islam ke tak. Ada jadi begitu pula. Tu bahaya tu balik tuan sekalian. Allahu akbar. Sembahyang kita, okey? Tuan-tuan, sembahyang ni ya Allah. Kan? Sembahyang ni kita boleh abang lah tuan sekalian. Kita boleh abang. Kalau orang hak bukan kaki sembahyang, tak sembahyang. Tak sembahyang. Walaupun duduk dekat masjid pun. Minta maaf tak kata kat siapa ni. Kan walaupun speaker dengar luar ni. Tak kata kat siapa tuan sekalian. Dia tak mau ya. Walaupun dia kaki masjid. Kan? Kaki masjid apa masuk ustaz? Kenara apa semua ni tuan-tuan dia ni. Duk basuh kawah lah apa. Bukan takat basuh kawah tuan sekalian. Kolah masjid dia boleh tarik pergi rumah dia. Nak abang kata dia dengan masjid ni cukup baik, dengan masyarakat dia cukup baik, tapi metang semayang tak buat. Ada tak ada? Tak apa nak berani angguk tuan sekalian belah kat tembang ni kan. Takut lagi kena kecam. Allah. Ada macam ni macam tu. Dengan masjid ni habanglah program apa ada. Dia orang hak kira kuat sekali ya. Tapi dengan semayang tuan-tuan sekalian payah dia nak buat. Allah. Yang ni yang paling kita takut. Pasal itulah Nabi ajak pada kita. Nabi ajak kat kita. Nabi suruh kita apa? Bila budak-budak muru sabiyya bis-salah, ajak anak kita semayang idza balagha 7 sinin. Umur berapa tahun tuan-tuan? 7 tahun. 7 tahun ajak dia semayang. Sebelum tu pun tuan-tuan duk ajak dah. Wa idza balagha 10 sinin, bila sampai umur dia 10 tahun fadribuhu, tibai dia. Tapi tibai ni bukan nak bagi sakit, tapi tibai ni litadib, untuk nak bagi adab kepada dia, nak bagi dia tahu kata kalau tak semayang hang akan kena. Kan? Atas dunia aku boleh tibai hang, nanti akhirat nanti hang kena lagi teruk. Ajak dia macam tu. Boleh tuan-tuan sekalian Ni kita tak ajak anak kita umur 10 tahun tak tibai dia. Tiba-tiba umur 86 tahun baru nak tibai. Hak tu mau duk buah dengan pelepah nyok pun tak dia apa dah tuan sekalian. Kan? Tak boleh. Kita tak mau semayang ya. Jaga elok-elok. Dan semayang ni amat penting. Pasal apa amat penting tuan-tuan sekalian? Dia tidak ada ruksah dalam semayang ni. Kan?
Kita pi musafir sekali pun tuan-tuan, wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Kita sakit tuan-tuan, wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Tak boleh sembahyang diri, sembahyang duduk. Yang kita sembahyang tu. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang dalam keadaan berbaring. Tak boleh sembahyang berbaring, sembahyang guna anggota tubuh badan kita. Tak boleh anggota tubuh badan, guna mata kita. Mata pun tak boleh ustaz, guna hati kita. Hati pun tak boleh ustaz, hamai ke masjid kami nak sembahyang jenazah hati hang. Tuan-tuan bosan tak benda tu? Allahu Akbar. Dan sembahyang ni tinggi tak tinggi, Nabi SAW pi ambil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amalan ataupun kefarduan yang lain, Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril AS. Jadi dalam bab sembahyang, kita kena tekan elok-elok. Tuan, kena tekan elok-elok. Dan salah satu antara amalan yang akan dapat kita dalam kubur nanti sampai bila-bila, apa dia? Iaitulah tuan-tuan suruh anak-anak kita sembahyang. Suruh anak-anak sembahyang. Pasal hadis Nabi abang-abang kat kita. Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila matinya anak Adam, maka akan terpotong semua amalan dia. Kita azan dulu ke, Ju? Tak ada lah. Okey, baik. 3 benda Nabi kata. Yang pertama, semua terpotong kecuali 3 benda. Ilmu yang bagi manfaat. Yang kedua, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Yang ketiga apa? Sedekah jariah kita. Tuan-tuan, 3 benda ni kalau boleh jangan kita tinggal. Baik, ilmu yang bagi manfaat ni macam mana? Nak kena jadi PTA dulu ke? Nak kena jadi imam utama dulu ke? Nak kena jadi ustaz dulu ke baru boleh jadi ilmu manfaat? Dah. Ilmu manfaat apa? Saya duk tengok ni ramai ni, ada duk tulis apa semua, maklum-maklum banyak duk tulis tu. Maklum tulis apa maklum? Tulis apa nama samprit ke apa ke? Kadang-kadang ada ya kan selit pi dia duk tulis. Sambil-sambil dengar ceramah tu tulis bila ramuan apa nama resepi itu dia pun tulis. Tepung custard 2 kan, lepas tu dia tulis. Kita duk ingat kan duk dengar ceramah kita duk tulis, sonok kita pun. Rupanya dah kan, dia tulis tentu ramuan ataupun resepi siakap 3 rasa dekat kawan dia. Tu, hak kita dapat ni, hak maklum dapat ni. Dapat sekali balik di rumah. Jangan duk tutup lagi kitab tu. Buka pula snap gambar. Lah maklum Allah baru. Tuan-tuan ingat maklum dulu kah? Snap gambar tu boh dalam grup kan. Maklum apa nama, kan ada nama-nama kita kat grup kan. Grup kalau ayah ni grup ayah bogeh. Contoh dia lagu tu lah. Pasal orang panggil dulu kerja duk mandi sungai yang bogeh. Jadi lekat nama tu ayah bogeh. Kan? Kasar dia. Kan? Lekat tu boh dalam grup tu. Perap tangkap gambar ni. Aku tulis ni. Hampa tengok ni, malam ni aku pergi ceramah ni. Hampa baca elok-elok ni 1 benda 2 3 benda ni. So kurang-kurangnya bila anak aku ni duk beramai benda ni, aku duk dalam kubur sejuk je, pahala sampai kepada aku. Boleh faham tuan sekalian? Dia ada snap hak lain. Kan? Snap hak lain, gambar hak lain. Kan? Tak pun tulis, type. Yang tu lah kena, patutlah ada handphone tu. Yang anak kita duk bagi, apa semua duk bagi kat kita, itu guna dia. Ni tak duk guna duk selfie. Selfie pula pandai dah lah ni. Kan? Buat apa nama cucuk ke apa, tangkap gambar perang kan. Kalau gitu sedai-sedai tangkap gambar, lalai kali kepala duduk dalam periuk tu. Macam-macam lah. Tu duk buatlah benda-benda mengarut lagu tu. Kan? Tulis ataupun tape ke apa-apa. Jumpa kawan ke sekali mana hak yang pandai tape sikit. Kata tadi ustaz sebut tadi boleh tape sikit kan lah kat makcik ni. Boleh tape buh dalam grup tuan-tuan sekalian. Yang ni ilmu manfaat. Boleh faham tuan sekalian? Kerja dakwah ni bukan kerja ustaz-ustaz saja. Kerja dakwah ni bukan jawatan kuasa saja. Dakwah ni dia ada macam-macam cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kata hikmah ni apa? Daripada lisan kita. Hak boleh bercakap, cakap silakan. Ada ilmu silakan. Hak tak boleh bercakap, dakwah bil hal. Daripada hal ni macam mana? Daripada tangan kita. Tangan kita mungkin cepat duk pandai tulis apa sikit. Dakwah daripada segi situ. Dakwah daripada segi perbuatan kita. Yang tu orang nak tengok. Tuan-tuan main malam ni, dengar ceramah malam ni, balik lagi macam mana yang kata perubahan? Ada tak ada perubahan tu? Sebelum main ceramah lagu mana, balik ceramah lagu mana? Yang tu. Main ceramah naik apa nama jalan kaki, balik ceramah bawa motor. Pasal apa? Dia balik motor orang. Yang tu karut lah. Boleh faham tuan sekalian? Ada perubahan.
Barulah kita balik rumah, maklum hatak mai malam ni pun dia pun seronok. Tak apalah bang, pilah ceramah dia, tepilah dengar ada kuliah-kuliah. Kurang-kurang bang balik mai nampak satu ilmu baru dapat kat abang, nampak ada berubah sikit. Sebelum ni duk pongoi, jadi balik-balik rumah tak apa pongoi. Ni dah tuan sekalian, balik rumah yang tu lah jawapan hak sama dia bagi kat bini dia di rumah. Apa ceramah apa pula ni? Panjang ya. Dah tu. Kata kat bini dia, bila dah bini dia tanya, panjang ya. Oh panjang lah. Oh dia panjang tu panjang mana? Weh kata lajak teruk. Oh, tak benda apa dia abang? Tu lah bunyi pun. Kan? Tu lah satu apa dia abang ah. Oh jenuh aku nak buat kau semua. Memang tak tahu. Kan nampak tak ayat tu? Hak tuan-tuan duk guna, ada buat tak faham pula. Ayat ni tuan-tuan duk habang kat maklong di rumah lah. Dia kata lagu tu lah ustaz mana mai balik kalau duk tanya ustaz ceramah apa dia tanya cakap pandai dia tanya banyak-banyak dia kata hantau dak sakit kepala ilmu duk masuk dalam kepala aku. Dia jawab gitu. Allahu Rabbi tabarakallah. Baik, sembahyang nombor 1. Banyak ni tuan-tuan sekalian dekat saya point ni. Insya-Allah pukul 12 kita habis sebab nak rapat tahun baru. Nama apa ceramah tahun baru. Betul tak betul? Ni tak tahun baru lagi. Satgi bulan pukul 12 baru tahun baru. Kan? Kita pakai keluar pakai duk menyala apa nama peti api. Orang ni baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sembahyang jangan tinggal. Boleh nak? As-salatu imaduddin. Tuan. Sembahyang tu adalah tiang-tiang agama. Lepas tu apa lagi amalan yang wajib pada puasa. Kan? Maklum tak ada lah kot. Kan anak kepada maklum kak-kak kita ni. Bila nak mai bulan puasa baru duk gelut waktu tu lah nak qada balik puasa tu. Kan jangan. Kan bila nak mai lepas tu duk tanya pula. Ni kalau kata kami buat qada puasa ni kami dapat tak puasa Isnin kami? Nampak serampang dua mata. Tuan sekalian, dia kira nak dapat extra ya tu. Kan? Kita tahu ni bagi qada bang puasa. Bukan apa, takut lagi kita mati dalam keadaan kita masih lagi berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan hak puasa wajib apa semua kita buat. Zakat tuan-tuan sekalian, zakat fitrah alhamdulillah semua orang buat. Semua orang boleh buat. Ada orang yang terlampau jaga sangat zakat fitrah, memang kita duk jaga selalu dah yang kita zakat fitrah ni. Sampai ada kes tuan-tuan sekalian, duit tak ada nak bawa keluar zakat fitrah ni, dah tak ada ni hang tunggu orang bagi zakat kat hang sudahlah. Dah nak bawa keluar ya. Dia pitikan nombor ekor tuan sekalian. Dapat duit nombor ekor, pergi beli beras bagi. Kan? Allahu akbar. Ada sampai tarah tu. Ya kan? Yang masalah dia zakat pendapatan ni. Mana hak kerja zakat pendapatan tu pun nak kena kira elok-elok lah. Zakat pertanian apa semua tuan-tuan duk buat tu. Lepas tu haji tuan-tuan sekalian, dia benda wajib. Haji, daftar tak daftar lagi haji ni? Yang tu nak kena kurang-kurang ada jawapan kepada malaikat kalau dia tanya. Tak dan kita nak pi haji tuan-tuan tengok meninggal. Malaikat tanya awak haji tak pi? Dia kata daftar dah dia kata. Kan tapi dah tak naik nama. Ada jawapan. Ni dak bila tanya haji tuan-tuan sekalian, aku teringin nak pi. Daftar tak daftar lagi. Pasal apa? Duit tak apa nak ada. Dalam duit tak apa nak ada ni tuan-tuan sekalian. Pokok kita tak tinggal lagi. Ni nak kata kat orang ni. Kira bersalin ni, bersalin Putin. Dia mana tahu dia agak ayat ni tu. Tak tinggal lagi. Kereta duk tengok tukang selalu dah. Tambah handphone ni saat-saat dia bawa main. Minggu ni handphone ni, minggu ni handphone ni. Yang nak pergi daftar haji tu duit tak ada. Apa pula jadi dulu tu? Tuan-tuan Mazan awak jegil kat siapa-siapa? Kan? Tak kira lah siapa suruh. Kan? Allahu akbar. Itu kita nak jaga tuan sekalian Pilih daftar haji apa semua ni benda-benda hak menjadi kewajipan kita. Baik, yang tu daripada soal janibut ta'abbudi lil wajib, iaitu benda hak wajib, benda hak sunat. Benda hak sunat, apa dia solat kita, solat malam kita, duha tuan-tuan sekalian, Quran kita ni, sedekah kita, zikir kita, ini amalan-amalan sunat. Hak tahun 2021 kita duk buat banyak tak banyak? Amalan sunat ni tuan-tuan sekalian, kan kita duk bagi definisi kepada amalan sunat ni apa? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Betul tak tuan-tuan sekalian? Pasal tak buat tak dapat apa tu orang tak buat tu. Cuba kita bubuh definisi buat dapat pahala, tak buat rugi. Yang tu baru betul. Kan? Dia kata benda sunat ni. Benda sunat pun rugi. Dia akan buat lah lepas pada tu. Kan? Mangkit tengah malam kita. Mangkit tengah malam. Tuan-tuan, doa paling mustajab tengah malam. Doa paling mustajab. Apa saja kita nak minta kepada Allah, mintalah, Tuhan akan bagi. Sehingga kan dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala dia turun ke langit dunia untuk dia nak mendengar siapa-siapa yang merintih, siapa-siapa yang mohon kepada Allah ketika mana tengah malam. Dan Nabi SAW disebut, Nabi kata antara orang
yang dirindui oleh ahli oleh syurga rindu kepada dia, iaitulah orang yang qiyamul lail wan nasun niyam, orang yang boleh mangkit tengah malam dalam keadaan orang yang lain sedang tidur. Boleh faham tak sekalian? Mangkit tengah malam ni dah kita mangkit, kita hingat sampai orang lain tak ada tidur. Mangkit pukul 4 dia mangkit dah, mangkit duduk mandi, sambil mandi menyanyi pula dalam tu. Sampai bini kata, abang kau berapa pukul 4.30, 4.30 abang duk ingat lagi tanpa tu dia kira duk lena tahajud minta ubat langsung. Ingat, bukan dekat satu rumah, satu kampung tak boleh lena. Tahu dah, kata kalau syekh ni mangkit, habis semua tak boleh lena. Jangan macam tu. Kita mangkit tu sekalian, biar orang lain tidur. Kita nak gerak waktu bila? Waktu nak subuh baru kita gerak. Nabi SAW pun dia macam tu, tuan-tuan sekalian. Dia dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun ada hadis Nabi kata apa? Wanita yang terbaik dan juga lelaki yang terbaik itu macam mana, suami yang terbaik, isteri yang terbaik itu macam mana, orang yang menggerakkan pasangan masing-masing. Dia pergi kat bini dia, tampak muka air mangkit kan, bini pun lagu duk buat mengeliat, tok mangkit pergi ambil ayam, percik muka, bini dia pun mangkit. Tuan, kan macam tu juga kalau suami pun bini pergi gerak abang kan, tepuk-tepuk muka sikit, kau apa lah ni, lambat lagi ni, percik ayam sikit, boleh dah bangkit, dia boleh sembahyang tahajud berjemaah dua orang. Yang tu yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Pernah dah buat lagu tu? Tak pernah orang yang buat ke hal ni pun. Dia kata pernah agak sekali, percik ayam, bukan percik ayam, baldi jamban dia buat main ustaz. Dia kata memang tak lena 3 hari. Dia kata Allahu akbar. Itu cara dia, bangun tuan-tuan tengah malam. Tapi jangan bangun awal sangat, pukul 4 ni awal sangat. Dia lebih kurang dalam 40 minit ataupun setengah jam sebelum nak subuh, cantik lah. Kurang-kurang kita mulakan dapat 2 rakaat tu pun cukup cantik. Alhamdulillah. Cara dia macam mana tuan-tuan sekalian? Dapatkan 2 rakaat, buka Quran sikit. Pasal apa? Pasal ada Quran menceritakan, membaca Al-Quran ketika mana di tengah malam, Allah pahala berduyun-duyun turun mai kat kita dan doa kita dimustajabkan oleh Allah. Boleh faham tuan-tuan? Jangan duk mangkit awal ni, mungkin 4 mangkit dah duk berzikir la ilaha illallah apa semua, dalam pukul 5.30 apa semua slow senyap apa semua. Lepas tu bini kata, Lena kah? Lena apa hang tak dengar kah hari tu ni? Aku dengar ada tabligh baca, memang ada apa nama buku tabligh tu, dia ada buku muntakhab tu, ada hadis tu. Memang Nabi SAW, Nabi sebelum dia nak subuh kan, bila dah mangkit apa tahajud apa semua, sebelum nak subuh Nabi akan tidur dan tangan dia akan letak atas apa nama kepala dia letak atas tangan, dia menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi pejamkan mata sikit tuan-tuan sekalian sebelum nak tidur, sebelum nak subuh tuan-tuan sekalian. Ketika mana Abdullah Ummi Maktum dia azan subuh tu, waktu tu Sayyidina Bilal bin Rabah kalau azan yang pertama, azan yang kedua Abdullah Ummi Maktum. Kalau Abdullah Ummi Maktum dia azan, maknanya Nabi akan bangkit, Nabi akan sembahyang subuh. Dia faham tuan sekalian? Nabi buat macam tu, kita pun nak ikut sunnah Nabi kononnya. Tak, dia kata kau cantik dia pun tak lagu tu dia buat lena tu. Sedang-sedang hari kiamat. Bukan kata isu, hari kiamat tu tuan sekalian. Jangan buat aku tu. Okey, Allahu akbar. Yang tu kita takut tu. Amalan-amalan sunat, sembahyang duha, Quran kita kena baca, tuan-tuan. Muhasabah baliklah. Tahun lepas berapa kali kita khatam Quran? Dia kata bulan puasa itu sekali ya. Kan? Tuan, ikut umur kita. Yang tu baru seronok jadi orang Islam. Umur apa dah haji? Alhamdulillah Ustaz, umur ni 75. Oh 75. Khatam Quran berapa kali ah? Khatam Quran tak ada lagi. Tak ada lagi 75 dah. Kurang-kurang dengar 75 kali. Kemai sikit. Nampak tuan sekalian? Yang ni homework kepada tuan-tuan sekalian lah. Kan? Balik tengok, tanya tengok umur kita ni apa? Umur 60, sekurang-kurangnya 60 kali kita khatam Quran. Allahu akbar. Boleh nak? Bukan kata 60 kali, Iqra 6 pun tak lepas lagi. Ni lagi kacau. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat daripada segi Quran kita kena baca, sedekah kita, harta benda kita ni. Tuan-tuan, benda ni pasal apa nak kena muhasabah ni pasal apa? Sebelum Allah Taala muhasabah kita. Kan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Nanti tuan-tuan, kita semua akan duduk di padang mahsyar. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Nabi kata la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dia dapat benda ni. Nabi kata tidak akan berganjak 2 tapak kaki kita sehinggalah kita ditanya dengan 4 soalan. Yang ni yang saya takut nak abang ni. Tapi nak kena cerita jugalah. Nabi kata ni, kita duduk di padang mahsyar. Tuan-tuan tahu tak padang mahsyar tu macam mana? Saya duduk bayang padang mahsyar serupa padang maksiat pula.
Padang Mahsyar ni tuan-tuan memang teruk tempat tu. Bukan kata teruk dengan orangnya ramai. Pasal apa? Pasal dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi SAW, orang yang terakhir umat Nabi Muhammad SAW, semua pakai doa datang tu. Bukan takat tu, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga sebut apa? Dengan binatang pun doa datang tu. Binatang pun doa ada. Malaikat pun doa ada. Yang kata setan pun semua doa ada. Semua pakai berimpun tentu, tuan-tuan sekalian. Kita akan berimpun. Lepas tu pula dengan berpeluh kita ni, hatta Nabi kata apa? Tudana syamsu, Allah Ta'ala buat turun yang kata syams, yang kata matahari buat turun jengkai atas kepala kita. Berpeluh-peluh kita ni. Duk minta kepada Allah Ta'ala ni, duk minta kepada Allah supaya mempercepatkan penghisaban kita. Kiralah kami cepat sikit. Sebab itulah dalam hadis tu cerita apa? Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh nak tolong. Yang kata syafaat ni. Pergi jumpa Nabi Adam, tuan-tuan sekalian. Bila dah jumpa Nabi Adam, duk pakai puji Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau dilahirkan dalam keadaan tidak ada pak, tidak ada mak. Engkau ni diangkat menjadi kekasih Allah. Engkau adalah Nabi Allah. Tolonglah kami. Isfa' lana, isfa' lana. Nabi Adam kata, tak boleh, aku tak boleh tolong hamba. Pasal aku ada salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Hampa pilah. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, nafsi. Diri aku, diri aku, diri aku. Pasal apa? Pasal kita duduk di padang mahsyar, tuan-tuan. Duduk dalam keadaan panas, gelisah, berpeluh dan sebagainya. Kita nak cepat tu bukan nak cepat masuk syurga. Nak cepat supaya kita cepat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk syurga belum lagi. Hak tu kita nak minta. Macam mana tuan-tuan hak pernah pergi hospital, hak ramai orang, tuan-tuan sekalian. Kan? Bila hospital ramai ni, kita nak cepat apa tuan? Duduk tunggu Allah bila lah nombor nak naik ni, bila nombor nak naik ni. Kan? Bukan nak ambil ubat boleh balik dah, nak jumpa doktor tu. Kan? Tengok-tengok nombor kita dah dekat dah. 1 2 3 nombor dah. Cantik dah nak jumpa doktor dah. Kan? Katalah nombor kita 3041. Contoh lagu tu. Tuan-tuan jangan tulis pula. Ni pun nakal juga ni. Nombor kita 3041. Hak duk ada 3032 ke apa tu. Naik 33, naik 34, naik 35. Kira nak pergi ke 3041, 3040. Cantik dah satu lagi ni, dia kata ni. Nak pergi satu tu, lah, bateri tak ada. Punggah lah aku ni. Kan, dengan kad ada pergi, kata, berapa? 30, lah baru 3040. Pakcik 3041, bateri tak ada, buat macam mana? Ada bateri, tengok nombor pun tak ada. Naya kita waktu tu. Tuan-tuan, boleh jumpa doktor, syok tak syok? Allah, dia rasa hilang rebah kita duk tunggu lama tu. Ubat belum tentu lagi. Jumpa doktor tu tengok-tengok, dia kata kena tahan ubat ni. Kena tahan ubat pula tuan sekalian. Nampak tak? Ubat tak bagi lagi. Tapi boleh jumpa doktor tu pasal syok dah. Yang tu baru di hospital. Ni di padang mahsyar ni. Kalau jumpa Allah Ta'ala lah, Tuhan nak tanya soalan, berasa seronok dah. Pasal kita tak tahan duduk di padang mahsyar ni. Dan benda yang akan ditanya oleh Allah 4 benda. Yang pertama, kata Nabi SAW, an umrihi fima afnahu. Tuhan bagi umur dekat kita, banyak mana kita habiskan umur kita untuk buat benda baik. Boleh faham? Maklum Tuhan bagi umur dekat kita. Balik muhasabah, umur kita berapa lah ni? Okey, kata alhamdulillah Ustaz, saya duk boleh main masjid. Okey, maklum betul-betul lekat di masjid berapa tahun? Dalam 2 tahun. Umur apa lah? Umur 72. Jadi hak 70 tahun tadi? Ni. Nampak tak sekalian? Saya alhamdulillah Ustaz lah ni kira di masjid duk lena masjid. Lena berapa tahun dah? 5 tahun alhamdulillah. Lama dengan 5 tahun. Umur apa? Umur 105. Hak 100 lagi hang 2 tahun dah. Lena bawa trailer. Nampak tak benda tu? Nak jawab apa tu? Hak tersisa nak jawab apa hang sekalian? Yang ni nak kena muhasabah. Sebab tu kalau kita fikir tentang umur kita, kita tak ada masa dah nak fikir tentang orang, nak cerita tentang keburukan orang, nak cerita tentang aib orang. Tak ada masa dah. Pasal apa? Aku nak jawab apa ni? Daripada aku duduk sembang ke orang, rugi masa aku. Baik aku berzikir, baik aku baca Quran, baik aku solat, baik aku puasa. Betul tak tu tuan? Tapi dalam umur macam tu pun ada lagi duk pergi jadi internet berkarat ni. Duk cerita kau ni. Amboi. Allahu Akbar. Boleh tak? Tak apa nak manggut siapa lajak ke? Dah tak lajak lagi Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nombor 1, maklum. Boleh nak? Nombor 2. Wa an ilmihi fima fa'al. Nabi kata, nombor 2 yang akan Nabi tanya, yang akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya. Tuhan tanya tentang ilmu pengetahuan, ke mana kita habiskan ilmu tu.
Macam saya, tuan sekalian. Saya mengaji agama apa semua. Tuhan kan tanya. Tuan ingat ustaz-ustaz lepas ke? Ada. Tuhan kan tanya. Kan? Tuhan kata, hampir mengaji agama dulu. Betul? Lepas tu hang mengaji agama apa semua, ilmu hang sampai kat orang tak? Satu. Sampai kat orang. Baik, kalau hang sampai kat orang ilmu, ikhlas tak ikhlas hang sampai kat orang? Hang ni jenis orang yang suka nak bagi orang dekat dengan agama ke ataupun nak bagi orang jauh dengan agama? Tuhan katanya, tuan sekalian. Bukan mudah nak jadi ustaz ni. Tuan-tuan dah ingat jadi ustaz, alhamdulillah syurga. Ustaz jangan lupa tarik saya masuk syurga. Jangan tuan-tuan sekalian, takut jadi ustaz duk pegang bekulali tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak masuk syurga, ustaz, pasal apa ni? Dia kata memanglah saya pergi ceramah tu kan nak balon orang bukan. Tuan-tuan ada. Jaga elok benda-benda ni pun. Baik, tuan-tuan ada profession apa? Tuan-tuan sebagai apa? Sebagai guru ke apa semua. Baik, dalam bab guru pun, macam mana kita dengan guru? Macam mana kita ajak anak-anak? Macam mana kita ajak anak murid kita? Keikhlasan kita macam mana? Adakah kita bebal dengan anak murid kita? Oh, dia ni baik dengan aku ni, tak apa, aku ajak dia lebih sikit, aku bagi tuition apa semua. Minta maaf kan nak kata kat cikgu. Boleh faham tuan sekalian? Oh, yang ni anak ni tak pakai guna, macam ni aku pergi sekolah dia lah bagi tayar aku pecah lah apa semua. Ada hari tu sekali dia kurung aku dalam tandas kan? Ada anak murid jenis ni, ni aku nak pergi berdoa bagi pelingkup bang. Ada tuan sekalian. Tuhan tanya, cikgu, bukan cikgu Mazuki kan? Tuan kata kat dia pula. Cikgu lain, cikgu Zimbabwe punya main. Cikgu, Tuhan tanya, hang ada ilmu tentang pendidikan, betul? Yang budak tu hang doa bagi melingkup bang apa? Tengok-tengok budak tu duduk dalam syurga cantiknya. Pasal doa cikgu lah saya melingkup dalam syurga, dia tak? Kan? Tuan-tuan jaga elok. Lepas tu tuan-tuan kerja apa lagi? Peniaga, tuan-tuan. Jadi peniaga yang baik. Benda ni Tuhan akan tanya, ilmu peniaga hang tahu. Kan? Hang duk pusing pula dia kata berapa satu ni? RM3 2. Orang duk tanya satu hampir habaq RM3 2. Nampak cara tu. Lain kali orang duk fikir, boleh ah. 3 beli 3 tuan. Kawan tu nak beli satu ya. Kan? Buah dokong ke buah apa semua kan. Tak depan tu, pasal tengok sedap mai atas ni, kita pun makan. Kita ambil hak depan, tuan-tuan sekalian. Hak kita nak ambil hak depan tu, hak dia cedok belakang ke depan. Main sekilo, dia cedok bawah ni, rak dia bagi kat kita. Kita pun alhamdulillah sedap tadi rasa tadi. Hak tuan-tuan rasa depan, dia cedok depan ke dia cedok belakang? Tak apa nak menangguk sebab ada penjual dokong kat ni kan. Betul tak? Mesti dia cedok belakang. Bila dia cedok belakang, dia buh kat kita. Kita pun bawa kereta apa semua sambil duk suar tangan masuk dalam plastik kan. Yang jenis duk makan lah kereta. Koyak, pepak, belaga biji mata hitam 30 kali. Tengok sekalian. Sedang duduk atas pokok kereta kita. Tadi mana? Pasal apa jadi lagu tu? Nampak tak? Allahu Rabbi Tabarakallah. Boleh faham? Satu kadang-kadang kita pergi tanya bos. Bos mikir mana kah? Mana? Dia tahu mana buka benda lagi. Nampak tak tuan sekalian? Kalau dia lapis, insya-Allah lah mana. Sebelum ni duk ambil bos mikir tu pun lebih kurang kata alhamdulillah mana kata ni. Tak apalah kasar lalu. Yang tu. Sebab apa tuan-tuan? Tajirus saduq, peniaga yang benar ni, yang ni cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham kan? Lagi tuan-tuan kerja apa lagi? Engineer ke? Tuhan kan tanya, dengan ilmu kita ni kita buat apa? Tuan-tuan kontraktor ke? Ilmu tu Tuhan benda ni Tuhan kan tanya. Hak mana ada ilmu semua Tuhan tanya. Aku bagi ilmu kat hang buat apa? Jaga elok tuan sekalian. Jangan duk harap kepada ustaznya. Baik, itu nombor 2. Dan nombor 3, Tuhan nanti akan tanya tentang mal, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Daripada mana harta tu dapat, ke mana harta tu kita belanjakan. Itu pun Tuhan akan tanya. Kita tak boleh kata tak apalah duit aku punya pasal aku nak buat apa pun. Nampak tak sekalian? Kita buat rumah, depan tu kita buat patung kita ke apa? Patung sopangan Superboy ke tu. Ji pasal apa tu? Biar bagi aku duit aku. Kan? Dah. Tuhan kata dah, rezeki ni aku bagi kat hang. Kan? Daripada mana kita ambil duit tu, ke mana kita belanjakan duit tu. Benda tu Tuhan akan tanya. Allahu Akbar. Banyaklah benda tu. Hak mana ada tanah banyak, hak mana ada rumah, kereta lah apa semua. Tuhan akan tanya. Dalam bab harta ni tuan-tuan sekalian minta maaf sebutlah. Ramai dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Quran menceritakan ramai di kalangan orang yang ada harta, dia menyesal ketika mana berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal tuan sekalian. Pasal apa menyesal? Pasal tak ada nak guna harta tu satu. Menyesal tu pasal tak ada nak guna habis. Kita beli kereta besar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan beli kereta besar, beli Merc ke apa, C-Class ke apa kan? Beli Velfire ke contoh tu ada lah kan? Beli Velfire tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan guna habis tak dalam Velfire tu? Saya nak tanya.
Dak, kita guna tempat driver ya. Dalam bonet bisa duduk lah. Rugi tak rugi tu sekalian? Baik kita pergi abang, saya nak beli verifier, saya nak beli tempat duduk driver ya. Betul? Rumah kita buat besar, ada sampai 10 bilik, betul tak boleh maklum? 10 bilik, kita duduk bilik mana? Bilik hak kecil tu hak ada bilik air dekat. Betul tak betul? Hak 9 bilik pernah lena tak? Tak pernah pun. Orang lain guna. Nampak? Getah kita cari. Rugi tak rugi kita? Tak pernah angguk ni. Bilik air buat bagi besar sampai 3-4 bilik air. Guna semua ke bilik air? Guna bila nak mandi, nak kecil, nak berak air. Pernah lena lah bilik air? Tak pernah. Maknanya tak guna semua. Tuan-tuan balik duk fikir, jadi gila tu. Tidak? Allah. Satu. Rata kita cari, kita tak guna semua. Tidak? Kan? Rumah apa tuan-tuan sekalian? Buat rumah besar-besar, tuan-tuan guna bilik tu ya. Hak tu yang boleh pergi pun. Pasal duk besiak tuan-tuan sekalian. Kan? Mangkit pergi bilik air. Tu pun bilik air dekat-dekat dengan katil. Kalau boleh kira mangkit-mangkit tu boleh terjun terus dalam bilik air tu. Kan? Hak tu ya Allah, duit banyak tapi bilik ni sikit punya kecil. Dia kata hak bilik besar tak larat nak berjalan. Dia kata betul-betul. Allah, kereta banyak sampai 30 biji, 40 biji. Tak pernah naik pun ada. Hak duk naik apa? Duk naik ambulans dia, duk main ambil dia. Sakit jantung. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni nak kena muhasabah ni. Dah bukan sakit tuan-tuan balik ni. Saya kira pergi jadi zuhud pula mampu saya. Dia hamba keluar mai semua geran apa semua ni aku nak bagi kat orang mah. Jangan macam tu. Lepas tu kita nak tidur kat mana? Bini tanya, kita tidur di masjid lah. Aku dengar ustaz cerita tu jadi takut ke mana tu. Jahanam pula lagu tu. Dah, tak apa tuan sekalian. Nak abang apa? Guna sebaik-baiknya kereta hadut ada. Jangan sampai membaziak kereta tu sampai kita dah mati ni benda ni tak selesai. Nabi SAW sebelum Nabi meninggal, tuan-tuan Nabi tinggal kereta banyak lah. Ada satu baju besi, lepas tu ada berapa, lebih kurang berapa dinar ya, duit Nabi. Duit Nabi. Dan sekalian, baju besi, tu pun baju besi tu Nabi suruh Fatimah pi jual pada orang, lepas tu duit tu pi bagi kepada fakir miskin. Bagi. Sampailah Nabi duduk sakit, waktu tu tiba-tiba Fatimah lupa untuk nak bagi duit berapa dinar tu. Nabi tanya waktu dalam sakit, waktu dalam nazak tu. Nabi kata, Fatimah, duit tu dah bagi kat orang tak? Fatimah kata, Allah ya lupa. Dia kata. Nabi marah Fatimah. Nabi kata apa? Kalau aku mati, aku nak jawab apa depan Tuhan? Allahu Akbar. Boleh faham tuan sekalian? Tu berapa dinarnya tu? Kalau kira kita 2-3 ringgit kita ya. Nabi kata kalau aku mati, Tuhan tanya duit ni aku nak jawab apa depan Tuhan? Nabi kata. Ada 5 ringgit. Kita orang tuan sekalian, 5 juta duduk dalam bank. Jenuh jawab. Allahu Rabbi tabarakallah. Tapi Islam tak melarang untuk kita nak jadi kaya pasal kita boleh bantu orang. Yang menyelesaikan kereta ni pasal apa? Yang pertama tadi, kita tak boleh guna semua, satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita cari orang lain pakai. Betul tak betul? Kereta kita nak dapat kat siapa? Anak-anak kita. Betul tak? Bukan bawa masuk dalam kubur dengan kita pun, ada orang masuk dengan kita kan tuan sekalian. Motor kita sayang, skuter kita beli ke apa kan? Lah kali keranda tu buat daripada motor skuter kita. Boleh ke tu? Tobat tak boleh kapan tu kita boleh buat. Yang ketiga apa tuan-tuan sekalian? Kita cari kereta, kita nak kena jawab orang lain guna kereta tu. Anak kita guna, kita nak kena jawab sebab atas nama kita. Betul tak betul? Nak jawab kat siapa? Jawab kepada Allah Taala. Pasal itulah orang yang ada kereta ni depa cukup menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan depa kata apa? Kalau boleh aku nak bagi semua kereta mana ada kat aku. Boleh faham tuan sekalian? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa an jismihi. Tuhan bagi kat kita badan, Tuhan bagi kaki, Tuhan bagi tangan, Tuhan bagi mata, Tuhan bagi perut, Tuhan bagi anggota badan ni. Tuan-tuan, yang ni bukan hak kita. Sebab itulah benda ni Allah Taala akan tanya wa an jismihi fima ablahu. Tangan kita ni Tuhan akan tanya, kita dah buat apa sepanjang kita hidup ni? Banyak mana dah tangan kita duk tolong orang? Banyak mana dah tangan kita duk sedekah? Banyak mana dah tangan kita ni duk pergi cuci bilik air? Banyak mana dah tangan kita duk membantu orang miskin? Tuan-tuan, Tuhan akan tanya tangan kita. Semalam, Khamis malam Jumaat, ramai orang duk baca surah Yasin. Sampai dah kepada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Nampak macam ramai duk fikir betul ke Yasin ni? Ya, dia bagi khalifah seorang yang baca, dia lena, dia kira buka tu letak lagu tu, dia lena, sekali dia ambil ayat, dia balik duk mending ayat Yasin tu
Sampai ke ayat tu malung, sampai ke ayat tu kita muhasabah sat. Tuhan kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuhan kata apa? Ni manusia. Satu hari nanti hampa akan berdiri depan aku ni, Tuhan kata. Hampa berdiri depan aku, nakhtimu ala afwahihim. Nakhtim ni aku kunci mulut hampa. Afwahihim ni makna dia mulut kita. Mulut kita ni Tuhan akan kunci. Lepas tu wa tukallimuna, yang akan bercakap pada aidihim. Ni tangan kita nanti akan bercakap, tuan-tuan sekalian. Balik saya pergi pegang tangan, tengok hang boleh ke bercakap? Tengok bercakap sungguh gila terus kita. Dan wa tashhadu arjuluhum, yang akan bagi saksi boleh bercakap apa? Arjuluhum, kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Tuhan tanya tangan. Kan, banyak mana dah apa nama hang duk sedekah? Tangan ni akan jawab. Alhamdulillah, tiap-tiap kali gaji mesti duk sedekah. Kalau tak ada pun ada sedekah. Tangan duk jawab ni. Mulut tengah tutup. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Mulut ni tak boleh bercakap. Kalau boleh bercakap pun cakap benda hak betul. Tuhan akan tutup mulut kita. Tangan akan bercakap, kaki nanti akan bercakap. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Mata kita nanti akan bercakap, telinga kita nanti akan bercakap, hati kita nanti akan bercakap. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa yang kita buat? Satu hari Nabi SAW membaca surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sampai kepada ayat wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sampai kepada ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa makna dia? Pada hari itu akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya sahabat dia, hampa tahu tak ayat ni yang kata hari akan bercakap tu macam mana? Mana kita pernah dengar hari bercakap? Betul tak betul? Tuan-tuan pernah dengar ke hari Ahad bercakap, hari Senin bercakap, hari Selasa bercakap? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Nabi tanya sahabat dia, hampa tahu tak yang kata hari bercakap tu macam mana? Sahabat Nabi kata, Allah wa rasuluhu a'lam, kami tak tahu. Nabi kata apa? Setiap tempat yang kita pi, setiap tempat yang kita lalu, setiap tempat yang kita berada, semua akan menjadi saksi apa yang kita buat pada hari itu. Ni, sebab tu Tok Guru dulu dia kata apa? Kalau nak semayang sunat di masjid, jangan semayang satu tempat. Semayang bagi ada tempat banyak. Sagi semayang di ujung tu, sagi semayang tani, sagi semayang tang tu. Pasal apa? Ni tempat-tempat ni nanti dia akan mendakwa di hadapan Allah. Pasal apa? Atas dunia dulu hang tak pernah semayang atas aku. Hang duk kira pegang tiang tu satu Nampak tak sekalian? Ada jenis lagu tu. Jenis orang rotek di tiang tu ya. Dia duduk di tiang tu, kira kalau siapa balas tiang tu 3 bulan dia tak main masjid. Balas tiang dia. Nampak tak? Macam duk ada pula aku pokok tambang ni, kan? Saya bukan cerita pokok tambang ni, cerita no pokok apa nama? Pokok mambang. Nampak tak? Semayang, tuan sekalian. Tapi dalam ruang masjid lah, saya lagi tuan-tuan cerdik sangat duk pergi semayang atas kubah masjid pula, saya lagi semayang dalam kolah masjid pula, kolah tak ada ayam. Dia jadi cerdik lagu tu, tak kena. Nampak tak? Ni semayang ni tempat-tempat hak bagus. Pasal dia pun nak bersaksi di hadapan Allah. Boleh faham tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu taala. Sama juga dengan benda jahat. Benda jahat kita buat tak boleh lari. Kan kita masuk spot tutu. Tahu spot tutu? Kan? 4 angka tu lah. Magnum 4 digit tu Damacai. Betul ya nama dia? Hak gemak kuda lagu duk lompat tu kan, warna biru apa semua. Tuan-tuan masuk spot tutu tu pun nanti akan habang kepada Allah Taala. Tuan, ni Tok Haji Kepiah Longgak ni hari tu dia damai. Jahanam kita. Kita kata tang mana CCTV? Tak ada CCTV. Damacai itu akan cerita depan Allah Taala. Saya kita pergi cari Damacai ada ke hadis Damacai? Hang mampu saya. Akan bersaksi. Nak lari tahu mana tuan-tuan sekalian? Sebab tu Nabi kata apa? Hari itu apa? Semua benda ni akan bersaksi di hadapan Allah, akan bercakap di hadapan Allah. Setiap tempat, waktu, masa secara detail depa akan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu muhasabah 4 benda ketika mana kita duduk di padang mahsyar. Baik, nombor 1 tadi apa tuan-tuan sekalian, kita ulang sikit ni, iaitulah al-janibut ta'abbudi, benda yang perlu kita muhasabah apa dia daripada amalan, sama ada wajib ataupun sunat. Baik, yang kedua al-janibul amali wat taksib, iaitulah muhasabah daripada aspek pekerjaan dan juga perolehan rezeki kita, nak kena muhasabah. Boleh faham tak sekalian macam mana reta kita ataupun kita kerja apa tu nak kena muhasabah tu.
Betul tak betul kita kerja? Kita duk kata kita kerja, betul tak betul kita kerja? Yang ni pun nak kena jaga elok. Kan? Takut sekali pi panskat ni dah betul royuk pi tang mana tu, sekali petang panskat pula. Betul tiap bulan duk ambil duit ni ah. Tak tahu pi tang mana dengan klaim dia dengan apa semua. Kerja betul tak betul? Yang tu nak kena jaga elok. Lepas tu kerja kita ni halal tak halal? Yang tu nak kena. Pasal apa? Pasal kita nak balik. Ya nak balik kita nak makan apa semua tu. Kan kepada diri kita nak balik bagi kepada keluarga apa semua. Lepas tu tempat kerja kita, environment ataupun bi'ah tempat kita, ibadat boleh buat tak boleh buat. Betul sekalian. Ada juga orang kata saya kerja Ustaz Allah semayang tak dan langsung. Nampak ada jenis macam tu. Boleh faham tak sekalian? Dululah ada isu dulu ni, hak di Kelang-Kelang, tapi alhamdulillah lah ni pun dah mula boleh cantik, dah boleh semayang apa semua. Kita ada persatuan Islam dalam Kelang tu, depa pun dah mula duk fight dengan top management, boleh pergi semayang Jumaat. Dulu tak boleh. Kan? Yang tak boleh tu pasal apa? Pasal kita juga. Pasal kita juga orang pergi semayang Jumaat, depa pergi 3 baih punya pergi semayang Jumaat. Habis apa semua dah semayang Jumaat, balik ke Kelang. Dah, depa pergi kena apa nama gulai kepala ikan tak mana tahu. Kan? Lepas tu bila balik habaq dekat bos kata, "Bos, khotib baca panjang sangat sampai pukul 4." Pukul 4 kau tahu apa? Depa orang bukan Islam, depa memanglah percaya. Oh, pukul 4 oh banyak logi kita punya syarikat dia kata, "Lah kali tak payah pergi semayang Jumaat." Nampaklah kita dah pergi kelentong, orang lain yang dapat ni. Allahu akbar. Nampak? Alhamdulillah hari ni pun cantik dah, tak ada masalah dah tuan sekalian. Jadi harta kena jaga elok. Dalam ni pun tuan-tuan, bagi ibu bapa bagi ibu bapa carilah harta ataupun rezeki yang halal kepada keluarga kita nak balik mai. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Tuhan sebut siap kat kita dah. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara diri hamba dan juga ahli keluarga hamba daripada api neraka. Tuhan kata macam tu. Apa tanggungjawab dia tuan-tuan sekalian? Yang pertama, yang kata tanggungjawab seorang bapa ni, sebelum dia nak jadi bapa, kalau dia tak mau jadi bapa yang derhaka kepada anak. Sebab benda ni pernah ditanya oleh seorang budak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar budak ni tanya Sayyidina Umar. Ketika mana budak ni dibawa oleh pak dia, budak ni ketegak sungguh, bawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni garang tuan-tuan sekalian, garang. Orang tak berani dengar nama Umar pun orang takut. Jadi budak ni dah tak mau nak dengar dah, pak dia pegang, "Meh kita pergi jumpa khalifah." Bila jumpa khalifah, pak ni duk habaq lah anak ni tak mau dengar cakap, ketegang apa semua. Lah kali budak tu tanya Sayyidina Umar. Dia kata, "Wahai khalifah, kalau seorang anak tu dia boleh derhaka kepada pak dia, adakah bapa boleh derhaka kepada anak dia?" Tuan-tuan pernah dengar tu soalan ni? Adakah seorang bapa boleh derhaka kepada anak? Nampak tak? Pak boleh tak derhaka kepada anak? Umar kata, budak ni budak cerdik. Umar kata boleh, sekiranya dia tidak menjalankan 3 benda ni. Malam ni kita muhasabah tengok, kita ni termasuk dalam pak derhaka ke pak yang tak derhaka kepada anak kita. Tentu main anak ni, dia tak nasib baik, dia tak main, dia tak jahanam aku. Kan? Baik, yang pertama, ni bapa tidak derhaka ni, iaitulah mencari ibu yang baik kepada anak. Apa maksud mencari ibu yang baik kepada anak? Nak kena menikah seorang ni ke? Bukan. Jangan duk pergi hurai lagu tu. Sakit duk pergi abang tu, "Ustaz, aku pening kepala." Duk pergi buat sakit kepala di rumah pula. Dah ustaz duk abang pula nak cari mak hak baik pada anak pula. Aku pening nak kena tambah seorang lagi. Lagu tu kena backhand lah. Kan? Maksud dia apa? Sebelum kita nak menikah tuan-tuan sekalian, nak kena cari isteri hak terbaik. Pasal apa? Pasal isteri hak baik ni melahirkan zuriat yang baik. Bukan duduk ambil tangkap muat dia. Ni kira dia jumpa pun sampai duduk mengai ikan. Jangan, tuan-tuan sekalian. Mengai-mengai tiba-tiba jumpa bini dalam sungai. Lagu mana punya duduk kata ikan besar, tarik-tarik. Bini, tuan-tuan sekalian. Hantu ayam punya turun main. Lepas tu menikah dengan dia. Tu yang anak kira nak mandi sungai. Boleh faham? Jaga elok lagu tu. Allahu Akbar. Lepas tu yang kedua tuan-tuan sekalian, dalam mencari isteri yang baik. Kan, sebelum nak cari isteri baik, kita apa kena jadi baik lah. Yang kedua, apa dia? Memberikan nama anak nama yang baik. Balik tanya tengok, hang nama apa? Tu ayah buah tu. Ayah buah cik, nama cik Sepanah Hidup. Sepanah Hidup, buah nama. Tu aku tak tahu nak fikir apalah dia kata. Aku payah pasal mak hang ni kan duk tanya api lah JPN kata. Aku payah sangat. Sepanah Hidup bin Pelaya. Nama pak pun Pelaya elok. Allahu Akbar. Nombor 3, kalau kita tak mau jadi bapa yang derhaka kepada anak, ajar anak Al-Quran.
Anak kena bagi pandai baca Quran. Entah balik muhasabah tengok, panggil anak kita ke apa-apa, hampa boleh baca Quran ke? Boleh ayah. Ayah nak apa juih? Hampa tanya kat kita lagu tu, nak apa juih? Tak lah aku nak tanya Quran ada apa juih? Quran ada 40 juih. Okey, betul. Betul. Pak pun. Galak kan. Tak tanya soalan lain lah, surah Quran ke, surah paling pendek ke apa, tak tanya tu. Baik, saya ringkaskan tuan sekalian. Seterusnya, yang keempat, apa yang perlu kita muhasabah, iaitulah al-janibul hayah al-ijtimaiyah, iaitulah aspek yang perlu kita muhasabah, kehidupan sosial kita macam mana, kita dengan masjid macam mana, kita dengan masyarakat macam mana, kita dengan jiran macam mana. Boleh faham tuan sekalian? Dengan jiran bergaduh tak bergaduh? Ni bergaduh ya, kira pokok kangkung, tak ada apa pun kan, bergaduh ke pokok pisang, Allah, benda kecil bergaduh ke pokok bunga. Tuan sekalian, abang kat jiran tu, tempat ni aku nak parking kereta, yang habis pokok bunga apa, tapi kat aku, tanah aku, jadi bergaduh. Nampak tak? Kadang-kadang duk jadi taman lah apa semua tu, dia parking kereta tang tu, lagi jiran pergi letak pokok bunga atas kereta dia. Nampak? Nak jadi bergaduh, nak jadi bunga taik. Orang tu kata bunga taik lah. Nak jadi bunga taik tuan sekalian. Jadi kena tengok elok. Empat benda. Yang Nabi kata apa? Arba'un minas sa'adah. Kalau ada 4 benda ni, bahagia kita. Yang pertama, al-mar'atus salihah, isteri hak baik, isteri yang salihah. Apa maksud isteri yang salihah tuan-tuan sekalian? Dengar cakap, balik rumah kita bagi salam, waalaikumsalam, duk tunggu siap dah dengan nasi lah apa semua, dengan ayam apa semua. Abang macam mana pergi dengar ceramah tadi, lajak teruk 9 suku tak habis lagi. Bini tahu di rumah tuan sekalian, pasal dia duk WhatsApp bini dia. Abang bila nak balik ni? Tak tahu, ustaz ni dia ceramah, aku tak tahu dah kaki mana, kaki kiri, kaki kanan aku pun tak tahu dah ni, dengar kan, aku tak tahu lah ni. Nombor 1, al-mar'atus salihah, isteri hak baik. Seronok tuan-tuan kalau dapat isteri hak baik, tolong gerak kita mangkit subuh kan. Ni dapat bini pula kita balik daripada kerja, mayasang benda lagi duk jam atas jabatan kan, sampai di rumah kata aku sakit kepala, aku nak lena sah lagi, hanya lupa gerak, aku sakit aku lajak pula sembahyang maghrib ni. Tak apa abang, lena lagi cek gerak lagi. Pukul apa? Dalam pukul 6.50 orang boleh gerak lah. Okey, cantik. Sedang-sedang tuan, pukul 12 malam. Dia boleh nak belakang kita. Dapat bini jenis lagu tu. Mampui. Jenis apa nama? Jenis kaki lena agak. Kali, hang lena apa-apa? Dia kata cek pun mengantuk je. Mampui kita. Kan? Baik, nombor 2 apa dia? Iaitulah al-maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang dalam tu dihidupkan dengan apa nama, bacaan Al-Quran, semayang dan sebagainya. Bahagia kita. Yang ketiga, al-jarus salih, iaitulah jiran yang baik. Allah, dapat jiran hak bagus, seronok tuan-tuan sekalian. Dia nak keluar pergi masjid. Jom pergi masjid, ada kuliah mana ni? Okey Haji, jom. Tuan. Ni dapat jiran kita duk kerja duk keluar, duduk tanya dia duk kat tangan. Mana Haji, masjid ke? 60 tahun dah duk abang tu. Tak pernah duk main. Haji, Assalamualaikum. Salam, mana? Masjid. Kita pun dalam hati duk, aku nak lepas sudah. Kan? Nak abang kata kubur sudah, dia tanya aku. Kita keluar. Mana Haji? Nak pergi mampus dia kata. Boh lagu tu. Dia pun dandan tuan sekalian, jadi semayang terus dengan kita. Lepas tu, yang keempat, al-markabul hani, iaitulah kenderaan yang selesa. Okey. Baik, seterusnya saya ringkaskan lagi tuan-tuan sekalian ni. Yang keempat yang perlu kita muhasabah, al-janibud da'wah, iaitulah daripada segi aspek dakwah. Hak saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, dakwah tadi ni. Dakwah bukan kerja ustaz-ustaz saja, tapi dakwah kerja tuan-tuan semua. Semua kerja kita ada dakwah tuan sekalian. Boleh faham? Balik dakwah kepada isteri, dakwah kepada suami, dakwah kepada anak-anak, dakwah kepada masyarakat. Tuan-tuan tak boleh ceramah tuan-tuan sekalian. Buat cara dengan duk tag dalam grup ke apa ke. Hak dakwah ya. Buat cerita hak elok-elok. Hak nak boleh mengajak kepada kebaikan, cerita api semua tuan-tuan sekalian. Yang tu yang kata dakwah. Yang kelima, al-janibul ithmu waz-zunub, iaitulah daripada segi aspek yang perlu kita muhasabah, dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada ni. Boleh faham tuan sekalian? 2021 meninggalkan kesan yang cukup banyak. Macam mana kita dah buat dosa banyak dah, kita dah buka cerita tentang aib orang dah, macam-macam benda tu tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita sekarang ni berada di dalam keadaan, orang kata apa, dalam keadaan radar bencana kan. Dahlah Covid tak selesai lagi, dia main pula bencana banjir, teruk dan sebagainya. Itu nak menunjukkan kepada apa? Kepada kita tuan-tuan sekalian, dosa dah cukup banyak dah kita lakukan.
atas dunia, khususnya di Malaysia ni dosa dah cukup banyak dah yang kita lakukan kan. Dan benda ni pun disebut oleh Al-Quranul Karim, zaharal fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas, kan, telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Pasal apa? Pasal duk berdosa, duk buat dosa tuan sekalian. Dia tak sedang kata dosa dia buat. Jaga eloklah benda-benda macam tu. Jadi perbanyakkan dengan istighfar. Tuan-tuan, kesan dosa ni apa? Sikit lagi, 2 minit lagi saya ambil. Yang pertama, dosa boleh menggelapkan hati kita. Bila dosa menggelapkan hati kita, kita tak nampak benda baik depan mata kita dah. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Dosa ni juga dia boleh menyebabkan kita tak rasa bahagia, kita rasa gelisah, hati kita rasa liang. Tuan, hati kita akan rasa liang. Sebab apa aku liang sangat? Pasal apa aku malas nak pergi masjid? Pasal apa aku dia jadi macam tu. Tuan, itu sebab dosa. Dan yang ketiga pada dosa mengakibatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bila buat dosa tuan-tuan sekalian, azab Tuhan mai, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tuhan kata apa? Ni pun abang bagi kat hangpa ambil peringat elok-elok. Kalau fitnah turun, kalau azab turun, bukan orang hak zalim saja kena, orang yang tak zalim juga nanti akan kena. Boleh faham tuan sekalian? Jadi kita fikirlah, jangankan disebabkan kita buat dosa, orang lain tak bersalah juga mendapat malapetaka dan juga bencana daripada perangai kita yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maklum, tulis sikit. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Baca yang tu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannat wa ja'alnakum anhara. Ni ada benda ni. Kalau kita perbanyakkan istighfar, nombor 1, doa dimustajabkan oleh Allah. Boleh maklum? Banyak-banyak baca tu. Istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nombor 1. Nombor 2, siapa yang banyak istighfar, Allah Taala akan buat turun kepada kita hujan, yursilis samaa 'alaikum midrara, hujan yang bagi nikmat dekat kita, bukan hujan yang bagi musibah dekat kita. Kita tak mau hujan hak turun habis semua kena bah, tak mau macam tu. Tapi hujan yang bagi nikmat, bagi badan sejuk apa semua, yang Allah Taala buat turun. Lepas tu wa yumdid lakum bi amwal, siapa yang banyak-banyak istighfar, Allah Taala akan bagi kaya kepada dia, harta dia akan jadi banyak. Siapa yang berniaga, jangan duk pergi cari gambar duk pergi cari pelaris ke apa-apa. Istighfar banyak-banyak. Kan? Ni duk pergi cari gambar Tunku Tunku Abdul Hamid pula kan. Sultan Kedah atau pergi gambar pibuh tu. Banyak orang dia kata. Kan? Kalau banyak orang tu kita ambil gambar tu buh di masjid, kita nak tengok penuh tak penuh orang mai. Taubat tak penuh kan. Duk pergi percaya benda-benda tu feng shui lah apa. Jangan duk percaya. Istighfar banyak-banyak. Kan, sambil buka-buka nasi lemak tu, astagfirullah, astagfirullah. Yang itulah resepi kita, yang itulah jampi serapah kita, iaitulah istighfar. Ini Allah Taala sebut. Lepas tu apa wa banin, bagi orang yang tak ada anak, beranak dah lama dah tuan-tuan sekalian. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia anak, tuan-tuan sekalian. Takut lagi Tuhan bagi pula, dia pula rasa malu. Pasal apa? Umur dekat 50 dah ustaz. Anak duk kecil lagi. Berapa orang? 6 orang. Dah. Nampak siapa anak berang. Dia kata tepi kenuri tu nampak kecil. Ya. Ceretet nampak siapa dengan kereta api. Tak mau pula lepas tu. Baca. Lepas tu wa yaj'al lakumul jannat, Allah Taala akan bagi kepada kita apa? Kesuburan kepada tanaman-tanaman kita. Benda nilah tutup guru pondok aja duk baca dulu. Bila tanam pokok dia akan baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pokok tuan sekalian. Tuan tanam pokok, insya-Allah pokok tu akan subur. Pasal Allah Taala sebut dalam Al-Quran wa yaj'alnakum anhara, dan Allah Taala kata apa? Bukan takat kami bagi tanah hak subur, di bawah tu juga akan ada sungai-sungai yang mengalir untuk nak menyuburkan pokok-pokok tu. Boleh mana? Tak apa nak berani angguk dah. Lajak teruk. Baik, saya tak umai dah lepas ni. Dah melawak tuan sekalian. Itu sahaja yang boleh kita muhasabah pada malam ni, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Sebelum kita nak pergi ke tahun baru, kita balik muhasabah, tengok aku dengan keluarga aku, dengan harta benda aku, dengan amal ibadat yang kita sebut tadi, daripada segi aspek-aspek tadi macam mana, sebagai orang kata apa, sebagai persediaan untuk kita menemui tahun baru. Sekurang-kurangnya ada persediaan untuk kita menemui alam yang baru, iaitulah alam akhirat, ketika mana nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tuan-tuan sekalian, tuan-tuan
terlalu panjang sangat saya baca malam ni. Apapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid dan terima kasih juga kepada kru-kru media kita yang main pada malam ni tuan-tuan sekalian. Hak ni merata habis ni daripada STS, daripada Mata tuan-tuan sekalian. Sebab itulah hak duduk di rumah dia tak main dah sini. Dia buka-buka, oh ada live di rumah, dia apa sambil duduk isap rokok, temakau JT tu. Bagus memang. Dia ustaz cakap semua duk ada kat aku. Tuan-tuan sekalian, yang tu pun nakai, ya kan nakai. Kan. Apapun, terima kasih banyak tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.